Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammi bi khair. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Datuk Rashidi Jamil yang bersama dengan kita pada malam ini dan kepada semua sahabat-sahabat yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah, sekali puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas izinnya dapat sekali lagi kita sama-sama hadir untuk majlis kuliah tasawuf kita yang kita adakan sebulan sekali. Selama kita nak jumpa Ustaz. Nah, hari ni minta maaf Ustaz, minggu ketiga ke minggu keempat ni baru saya dapat jumpa Ustaz. Kebetulan saya pun ada urusan sikit. Alhamdulillah Ustaz dapat hadir pada malam ini. Jadi tanpa melengahkan masa Ustaz, tajuk kita pada malam ini sambungan daripada apakah zuhud daripada muka surat 49. Silakan Ustaz. Surat 49, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasihi Dr. Marina kita, ibu bapa muslimat, sidang penonton yang saya kasihi sekalian. Pertamanya syukur kehadirat Allah, rupa-rupanya panjang lagi umur kita. Sedar tak sedar kita masuknya bulan Syaban dah hari ni. Dan kita masih melazimi doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak-banyaknya, iaitulah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, panjangkanlah berkatilah kami dalam bulan Sya'ban, bulan Rajab, dan juga sampaikanlah kami ni sehingga bulan Ramadan. Jadi ibu bapa sekalian, kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menghimpunkan kita dalam kebaikan dalam bulan-bulan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan ini. Dan saya sendiri masih lagi dalam perjalanan ibu bapa sekalian. Setelah selesai program di Seremban Selatan, dan hari ini insya-Allah kita nak sambung pengajian kita muka surat 49 apakah zuhud. Ya. Ramai yang tertanya-tanya apakah arti sebenar zuhud. Kita sampai di muka surat dan perenggan itu, ya. Ya. Katanya, apakah meninggalkan dunia secara keseluruhan dan menumpukan tujuan pada akhirat semata, itulah zuhud. Adakah kita tinggalkan dunia, kita tumpukan pada akhirat saja? Maknanya betul-betul ibadat, tinggal semua benda berkait dengan dunia. Adakah itu makna zuhud? Kita tak nak salah faham lah tu. Bila dah belajar tasawuf ni, takut kita terfaham bentuk gitu. Jadi, dalam menjawab persoalan ini, ulama dia beri satu solusi, definisi zuhud supaya kita beramal dengan panduan yang benar. Katanya, laisa zuhdu bi tahrimil halali wala bi idha'atil mali. Bukanlah zuhud itu awak haramkan apa yang halal. Kerana ada setengah orang, contohnya dia faham bila tasawuf ni, dia tak nak berkahwin, takut ganggu ibadat. Dia tak nak ada anak, takut bertambah kerja-kerja dia urus keluarga. Sedangkan dia fikir patut dia boleh zikir, dia boleh ibadat. Jadi pentingnya panduan untuk kita faham tasawuf ni, sehingga ulama kata bukan begitu. Bukanlah awak halalkan benda yang awak haramkan benda yang halal. Ya, nikah ni halal di seluruh agama. Tapi awak sampai bagi diri awak tak nak, takut ganggu ibadat. Tu konsep tak betul lah. Sebab orang beribadat ni, pertamanya dengan dia berkahwin lengkap sebahagian agama dia. Keduanya pula, sembahyangnya orang sudah berkahwin lebih afdal jauh daripada orang masih bujang. Nak menunjukkan riwayat ni nak sebut kelengkapan agama pada satu orang yang sudah ada tanggungjawab berkeluarga tu. Jadi dia kata bukanlah awak haramkan yang halal tu tanda awak zuhud, bukan. Ataupun awak sia-siakan harta. Elok dah Allah beri harta, kerana dianggapnya zuhud tu tak ada harta,
habis dia bagi harta tu pada orang-orang lain, sehingga dia pun melarat, sehingga anak isteri dia pun tak dapat apa-apa sebagai simpanan untuk rancang hidup. Sedangkan rancang hidup ni agama puji dan agama suruh. Innama zuhdu an takuna bima fi yadillah awthaqu minka bima fi yadika. Sesungguhnya zuhud ni ialah hati awak yakin tak apa yang ada pada Allah lebih baik daripada apa yang ada pada aku. Maknanya faham dah kita, maksud zuhud ni ialah berkait dengan hati, keyakinan. Awak yakin ketentuan Allah, rezeki yang Allah tentu untuk awak itu lebih baik berbanding dengan apa yang ada dalam poket awak sekarang. Kerana setengah kita ni, Kak Marina, bila dia ada simpanan, dia ada harta sikit, dia rasa secure hidup dia. Sebenarnya selamat tak selamat ni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang harta banyak, dia tak sempat guna pun harta hati dia. Jadi dengan harta tadi, melengahkan dia untuk beramal. Ada orang kadang harta dia tak ada, tapi pergantungan dia pada Allah tu, Allah kuatnya. Jadi zuhud ni diduduk kat mana? Bukan pakaian compang-camping, bukan elok-elok kerja berhenti nak duduk masjid, bukan. Tetapi dia duduk pada hati awak macam mana dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia zuhud. Sebenarnya apa yang dinyatakan oleh para ulama dalam mendefinisikan maksud zuhud di atas adalah bertepatan dengan apa yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam terhadap maksud zuhud itu sendiri. Rupanya agama, yakni Nabi pernah sebut pada kita maksud zuhud macam tadilah yang kita belajar. Jangan haramkan yang halal. Jangan pula sia-siakan harta. Tapi awak yakin tak apa yang ada pada Allah lebih baik daripada apa yang ada pada sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya baca tu, an Abi Idris al-Khawlani ya an Abi Dzarr anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala az-zahadatu fid dunya laysat bitahrimil halali wala idha'atil mali ولكن الزهادة في الدنيا أن لا تكون بما في يديك أوثق مما في يدي الله وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب فيها لو أنها أبقيت لك. Itu dia di situ. Ubaqiyat laka. Baik. Apa yang dia nak sebut di sini ialah tentang bagaimana maksud tu. Maksud zuhud mengikut sabda Nabi SAW. Maknanya, yang paling tepat sekali definisi zuhud untuk kita ikut dan dapat pahala. Tentulah apa yang agama ajar. Agama ni pula diajar daripada apa yang disebut Allah, ditunjuk oleh Nabi SAW. Jadi kalau kita ikut macam Nabi sebut tu, boleh pahala dah. Sebab itu adalah agama. Kalau kita buat cenderung macam Nabi tak tunjuk, kita dapat dosa pula pasal menambah benda yang tak ada dalam agama dan memberi faham pada orang lain yang tak tahu ini adalah agama. Itu yang bahaya tu. Jadi Nabi kata zuhud terhadap dunia itu bukanlah haramkan yang halal. Metanglah zuhud pada dunia, dia tak nak makan benda-benda berdarah. Macam orang-orang Nasrani bagi Roman Catholic, paderi-paderi dia, bukan pengikut dia ni, paderi-paderi dia tak makan benda berdarah, Kak Marina. Dia tak berdarah, tak makan benda berdarah. Dan dia tak menikah kahwin bagi Katolik. Bagi Protestan dia menikah. Bagi Mormon lagi teruk, dia menikah tanpa batasan. Ni kita kata Katolik. Dia tak menikah, dia tak makan benda-benda berdarah. Jadi takkanlah agama begitu. Fitrah kita nak letak di mana? Fitrah kita ni nak letak di mana? Jadi Islam ni agama fitrah sangat, ya Allah. Cuma dia ada panduan dia. Bukan haramkan yang halal ataupun mengsia-siakan harta. Tetapi zuhud terhadap dunia ialah kamu lebih yakin dengan apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di tanganmu. Dan pahala musibah yang menimpamu membuatkan kamu lebih suka seandainya ia terus menimpa kamu. Seandainya ia terus menimpa kamu, kamu lebih suka sebab apa? Sebab mengenangkan
pahala tu yang Allah Ta'ala beri kepada orang yang sabar ketika ditimpa musibah. Kak Roslina Ahmad tu barangkali tertekan agaknya. Tertekan agaknya tu ya. Baik. Benarlah apa yang dinyatakan oleh Imam Malik. Imam Malik pernah kata, zuhud itu bukanlah tidak berharga, tetapi mengosongkan hati daripadanya secara berlebihan. Bukanlah kata mentang dia ni masuk tasawuf, tak ada harta dia, baru dipanggil zuhud. Bukan. Jadi kalau orang kaya tu ada harta, kita tak panggil dia zuhud. Zuhud juga. Cuma dia jadikan harta tadi tu untuk mendapatkan bahagian dia di akhirat. Ini dia panggil orang zuhud tu. Mana zuhud ni bukan ukuran pada ada harta atau tak ada. Ada kerja atau tak ada. Bukan. Dia berkait dengan hati, jiwa lah. Sufism ni dia berkait dengan kejiwaan. Ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, ni sepupu Nabi. Az-zahidu salasatu ahrufin. Dia kata, awak perhati tak? Kalimah zuhud tu terdiri daripada 3 huruf. Ni ejaan dalam bahasa Arab lah. Zai, ha dan dal. Zuhud. Dia kata zayun. Za tu sebenarnya maksud dia zadun lil ma'an. Awak tambah bekalan. Mati kita ni mesti bawa bekalan. Bekalan dia pula bukan macam bekalan yang kita faham sekarang. Bekalan yang awak sudah infak sedekah sekarang jadi pahala dalam rekod catatan amalan. Itulah bekalan awak. Kedua, walha'u. Ha' ni hudal lidin. Petunjuk bagi agama. Waddalu dan huruf dal. Dawamun ala ta'ah. Berkekalan dalam ta'at. Syekh Junaid Al-Baghdadi ketika ditanya, maksud zuhud telah berkata, zuhud ialah kamu anggap dunia ini kecil. Payah juga tu nak anggap dunia ni kecil. Kadang kita nak anggap dunia ni kecil, susah. Bila dunia tu besar dalam hati. Ada orang dia ada hadapi masalah keduniaan. Dia rasa tak boleh hidup dah. Jadi dia rasa besarnya masalah dunia. Ini yang sukar juga kita nak didik hati kita. Menganggap benda-benda yang ada ni kecil. Tapi dia besarkan. Dia rasa besar. Dia rasa beban. Dia rasa berat. Dia ikut dia. Tak ada perkara-perkara dunia. Walhal kalau dia tahu lepas mati tu panjang lagi nak kena hidup dalam kubur. Tentu dia rasa ringan apa-apa yang berlaku atas dunia ni. Dunia ni Kak Marina, jemaah sekalian, tak ada apa langsung. Dunia ni adalah daki, adalah kotoran akhirat. Kita main tanah, seluk tu, kita pun alih basuh tangan. Yang turun seluk, turun kotor daripada tangan, itulah dunia. Dia hanya daki, kotoran dunia saja. Habis yang kita besar sangat tentang dunia ni kenapa? Itu yang kita tak faham tu. Jadi terbeban, tanggung dengan pikiran-pikiran dunia. Fikirlah jauh, akhirat panjang lagi. Apa yang ada pada kita sekarang sementara. Tak ada benda yang besar melainkan akhirat. Kalau orang ingat akhirat, nasib akhirat, semua benda atas dunia kecil saja. Kecil saja. Allah. Ya, kata dia, zuhud ialah kamu menganggap dunia ini kecil serta hilangkan semua pengaruh dari hati. Hilang semua pengaruh daripada hati. Itu yang jadi kita tak naklah up to date sangat. Sebab apa? Telefon boleh guna sudahlah. Up to date sangat ni pun ikut ke dunia tak habis. Tahun depan dia keluar jenis baru lagi. Dan baru lagi. Dan baru lagi. Sampai bila kita nak ikut? Akhirnya kita dapat satu fokus, tak boleh ikut. Aku kena kuasai dunia, bukan dunia kuasai aku. Aku kena tunggang dunia, bukan dunia tunggang aku. Begitulah. Ibnu Ujaibah berkata, zuhud ialah kosongnya hati dari bergantung kepada selain Allah. Nak kosong hati daripada yakin kepada selain Allah tu lebih besar. Macam mana tu? Nak ganti dengan yakin pada Allah. Bergantung pada Allah.
tawakal pada Allah. Macam mana nak buat tu? Az-Zuhri pula berkata, zuhud yang hakiki ialah kamu bersyukur kepada Allah dan di atas rezeki yang dikurniakannya dan kamu menahan nafsu dari yang haram. Kita ulang sekali lagi tu. Zuhri berkata, zuhud yang sebenar ialah awak syukur daripada Allah atas rezeki yang Allah beri. Syukur dah Kak Marina, banyak dah Tuhan beri. Banyak Tuhan beri kita. Kak Marina, tahun ni kalau saya boleh tahulah, kalau boleh ke tak boleh apa apa. Berapa dah umur tahun ni? Saya dah 46. Tahun ni 46 Kak Marina, cukup bulan 12 ni. Wah, saya 53 Ustaz. 53. Oh ya Allah. Mana takut sangatlah pada saya ya. Banyak-banyak tahun juga tu. Jadi rupanya umur ataupun kesempatan Tuhan beri ni, kita syukur dah. Tanda syukur ialah awak bertambah dah amal. Dan amal tu bukan untuk Allah, untuk awak sendiri. Kalau di rumah kita, musim PKP, kita tak keluar rumah pun kita pergi ke dapur, buka stor dapur, beras banyak, bawang ada, sardin banyak tank lagi, telur ada. Kita rasa selamat duduk dalam rumah walaupun tak keluar. Tetapi, kalau kita buka je dapur, tak ada benda dah. Adalah sikit-sikit. Kita jadi susah sangat. Sebab apa? Kita nak hidup lagi ni. Nak makan lagi. Nak lagi. Nak lagi. Akhirat pula, dia lain. Akhirat ni sifat dia ialah dia lebih panjang dari atas dunia. Saya ulang tu, lebih panjang lagi. Kubur kampung saya, kubur lama. Pasal kampung saya ni kampung lama tuan. Dia panggil kampung Buluh Batu Bersurat. Yang temu batu bersurat dalam buku sejarah tuan-tuan tu, itu kampung saya, Batu Bersurat. Jadi kalau turun setiap kali balik kampung, saya akan mengajar kuliah subuh warga kampung. Turun je habis subuh, saya akan turun ke kubur. Kubur tu bersambung dengan tangga masjid. Turun tangga, terus langkah, 2-3 langkah, masuk kubur. Kuburnya cantik lah pasal kita jaga molek-molek. Oleh kerana kubur ni lama, orang-orang dulu dia tak guna batu nisan kat Marina. Dia guna kayu. Kayu nisan kita panggil. Dia ukir di kayu, dia letak lama. Kadang-kadang kita baca orang mati, hak dia ukir dekat kayu nisan tu, lama dah dia mati. Mungkin dia sempat hidup atas dunia 40 tahun. Tapi dari tarikh dan tahun dia mati yang tercatat di batu nisan tu, sampai sekarang tahun 2023, kita tengok dia lebih lama dalam tanah berbanding atas tanah. Dia lebih lama dalam kubur berbanding dia waktu hidup dulu. Jadi ni bukti kita duduk dalam kubur lama lagi. Jadi kita nak main-main ke, kita tak nak fikir ke apa bekal kita bawa. Kita tak nak ke tukar kebiasaan kita kepada amal yang lebih sikit daripada sekarang. Ataupun tidakkah kita mahu buat perubahan-perubahan dalam hidup supaya hidup kita lebih bermakna pada fasa berikutnya. Jadi benda ni kita kena ubah sekarang melalui inilah pengajian. Ada sedikit kesedaran, berkawan dengan orang-orang baik sebagai pemangkin untuk kita semangat buat benda yang baik. Gitulah. Jadi awak syukur pada Allah dan rezeki yang dikurniakannya. Dan awak tahan nafsu dari yang haram. Benda-benda haram, harta orang, benda syubhat, riba contohnya. Bahkan Ibnu Jalla ketika menggambarkan kepada manusia bahawa zuhud itu merupakan senjata yang paling ampuh untuk menghadapi dunia. Rupanya untuk hadapi dunia ni dia ada obat dia Kak Marina. Ada obat dia. Obat dia tu ialah zuhud. Apa maksud zuhud? Ialah macam mana ya nak jadi tak cenderung sangat, tak ikut sangat, tak 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 ikut rentak sangat dunia. Macam mana nak buat tu? Susah juga kamarnya tu. Susah juga. Tapi dia tak susah. Dia kata ubat dia satu, awak zuhud. Kalau betul ni awak nak hadapi dunia, awak ada perisai ni, nama dia zuhud, awak selamat. Apa pun dunia mari dalam bentuk macam mana, warna macam mana, awak akan ada jati diri sendiri.
Kata Imam Ghazali, saya teringat kata Imam Ghazali ni. Dia kata jadilah awak seperti ikan di laut. Walaupun dia duduk dalam air yang masin, garam kan, ketumpatan laut tu garam. Tapi ikan ni daging dia tawar, dia tak akan masin macam air tempat dia duduk tu. Kita nak goreng, nak masak, kena letak garam kunyit pula dah. Menunjukkan apa? Dia tak terkesan dengan kehidupan dia, keduniaan yang ada keliling kita ni. Jadi senjata dia zuhud. Menganggap dunia kecil, memikir satu skop yang lebih besar selepas dunia, yakni akhirat, membawa kita terarah hidup kita kepada Allah lah, kepada akhirat. Ya. Zuhud ialah kamu memandang dunia ini dengan matamu yang dikecilkan. Mana mata kita kecil ginilah kamu. Macam saya buat di skrin ni. Bila kecil gini, kita dah tak peduli sangat dah. Kita tak nampak benda-benda yang keliling kita dengan jelas. Sebab kita anggap, tak ada apalah. Tak payah tengok sangat lah. Begitulah. Mata yang dikecilkan. Supaya ia menjadi kecil pada pandangan matamu. Dengan itu kamu akan mudah berpaling dari dunia. Ya, subhanallah. Bahkan ulama berpendapat meninggalkan yang haram itu juga walaupun ia adalah kewajipan dianggap zuhud. Inilah yang terhasil dari kefahaman mereka menerusi hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Saya baca hadisnya. Wattaqil maharima takun awra'an nasi. Takutlah dengan segala yang haram, maka kamu akan menjadi manusia yang paling warak. Paling zuhud. Warak ni nak buat contoh. Orang kata waraknya orang tu. Waraknya peserta pengajian tasawuf kita malam ni sampai tak buka kamera masing-masing. Waraknya. Kan kita ada dengar orang kata gitu. Apa maksud warak? Dia hukum. Dia ada dua kat Madinah, sidang jemaah sekalian. Dia panggil hukum syarak dan hukum warak. Jangan susah. Saya akan terang dengan mudah. Walau dalam mengatuk begini, saya nak terang dengan mudah. Saya pun sama dengan ibu bapa sekalian juga ya. Mengatuk masing-masing tak apa. Asal kita dapat catat pelan-pelan. Dengar sikit-sikit. Hukum syarak itulah hukum yang hari-hari kita lalui ni. Ada yang haram, ada yang wajib kena buat seperti sembahyang. Ada yang haram seperti benda-benda dosa yang ditegah oleh agama. Wajib, haram, makruh, sunat, harus. Itu dipanggil hukum syarak, hukum agama yang Tuhan suruh buat atau Tuhan suruh tinggal. Itu hukum syarak, syariat, hukum. Ada satu lagi kita panggil warak. Warak ni Kak Marina boleh kita katakan bahasa mudah. Saya sebut sebagai bahasa mudah, aksesori. Aksesori menambah comel kita. Kita beli kereta, cukup tayar 4 butir, cukup lah. Tapi kita beli aksesori tu, rimnya lain. Penutup tayarnya warna lain. Kita pasang pula spoiler lain. Contohnya, itu aksesori untuk menambah elok kereta tadi. Jadi agama ni, dia ada hukum syarak, tapi bila orang tu ada warak, dia menambah elok. Contoh saya kata, kalau orang main dam haji ataupun main chess sebuah pokok, hukum dia harus. Hukum dia boleh main. Asal jangan lalai lah. Waktu semayang berhentilah sekejap. Lepas tu sambung balik. Tapi, itu kalau orang awam main. Tapi kalau orang main dam haji bawah pokok, yang main tu mufti, imam masjid negara contoh. Ataupun siapa lagi. Nampak tak sedikit tak sedap rasa? Nampak cacat sikit, takkanlah mufti main dam haji. Nampak tak? Bunyi dia pun tak sedap. Itu kita panggil warak. Patutnya mufti, mereka ni warak lah sikit. Jagalah sikit. Mungkin kalau Rashidi yang main, okey. Tapi kalau Ustaz Rashidi main, tak sedap sikit lah Ustaz. Begitulah. Ini kita kata warak tu kena ada. Sebagai aksesori, dia menambah kau comel, kau boleh. Dia bertambah elok, bertambah comel. Ya.
Kemudian dia kata sifat wara' dan zuhud itu dua sifat yang saling berkaitan. Menerusi definisi yang dinyatakan oleh ulama berdasarkan kefahaman mereka terhadap firman Allah dan hadis Nabi SAW yang mulia tersebut, Islam telah menggambarkan bahawa zuhud yang sebenar ialah meninggalkan yang haram serta meninggalkan dunia secara berlebih-lebihan. Secara berlebihan ni payah juga. Bila hati kepada dunia, dia jadi tak telah syukur dengan apa yang ada. Orang lain pun nak makan pun tak lepas kat Marinawa. Tapi kita tengah fikir apa dia? Nak tukar kereta lah. Nak tukar kasut tu mid tinggi lah. Macam main kaki hantu nak tinggi. Tertinggi itulah. Bayang tuan-tuan, orang lain tengah fikir cara nak makan apa, dia fikir nak tukar kereta apa. Nampak tak? Bila terlalu ikut dunia, dia hilang rasa syukur. Hilang rasa syukur. Patut syukur, ya Allah, syukur. Payah juga orang nak bersyukur ni. Jadi kita kena cari. Dia satu kehidupan membawa kita pada syukur, ya Allah. Kita syukur tak? Syukurnya dapat jiran yang baik. Kalau jiran kita tu macam hatu raya, susahnya kita kat Marinawa. Dia keluar tak senyum. Ya. Kucing kita pergi sebelah rumah dia pun bergaduh siapa ke kita. Kalau jiran tu macam hatu raya. Tapi kita syukur tak jiran kita baik. Alhamdulillah. Tu jiran. Isteri kita baik. Tak pernah angkat suara. Senang, tenteram hati kita. Kita syukur tak? Syukur. Suami kita baik. Tak pandang barang. tak melepak keluar malam. Maknanya, tu saya tanya, kita syukur ke tak? Jadi kalau kita syukur, maknanya kita sedang ikat nikmat yang Tuhan beri pada kita. Begitulah, rezeki Tuhan beri, kita syukur ke tak? Syukur ke tidak, rezeki Tuhan. Rezeki ni banyaklah kesihatan, kesempatan, duduk dalam circle yang baik. Ini semua rezeki. Sebab ada orang kadang tak berpeluang rezeki kini. Saya satu kali, satu malam lepas pada bertugas, ni waktu masih bertugas sebagai imam dulu, Masjid Negara. Bila ada waktu-waktu yang kena bertugas malam, saya tak nak balik waktu puncak sibuk tu, isyak. Saya tunggu sekejap. Saya saling baju kat Marina, saling seluar trek, pakai kasut. Tak pakai serbang, tak pakai songkok, tak ada lah. Saya turun dekat kawasan depan Masjid Negara tu, depan TV Hijrah. Situ banyak gelandangan. Gelandangan pasal. Dan biasanya restoran Kuala Lumpur yang besar ni, dia tanya je kita, Datuk nak apa? Saya kata nak nasi 100 bungkus. Nak nasi 200 bungkus. Dia orang sekejap je kat Marina. Dia naknya buat kebajikan. So kemudian, saya beritahu pembantu. Kita pergi bagi nasi. Kita bagi nasi tu, kita tengok orang berlari terkam ke nasi. Allah, luluh hati saya tengok. Ya Allah. Allahu Akbar. Aku ni duduk atas masjid. Mereka ni duduk di dataran sebelah masjid. Kalau mati, tidakkah Allah tanya? Awak duduk dalam masjid ada aircon. Orang anggap orang mulia, orang baik. Tu sebelah awak depan tu tidur dalam lapar sampai pagi. Oh, sayu hati saya. Itu saya nak katakan. Syukur tak kita? Tak syukur. Kita ni banyak tak syukur. Kita banyak tak syukur dalam hidup. Tak syukur. Tak syukur. Jangan tuan-tuan, syukurlah pada Allah. Ya, jadilah orang baik. Hati yang baik. Syukur pada Allah. Allah. Kadang benda mudah kita buat payah. Satu hari orang berkumpul dekat lobi nak mengambil pas. Kerana nak naik ke atas, nak minta tolong cop je. Cop sijil anak saya. Pengesahan. Kita biarlah ada orang kata sedikit perasaan alert dan juga kesiang belas.
Tak payah suruh orang-orang tua ambil pas. Kita bawa cop kita turun je bawa kat lobi. Mana CJ anak pakcik? Cop je di situ. Besar sangat ke kita sampai orang kena beratur? Besar sangat ke kita sampai kita astagfirullah. Ini semua sekali dunia yang menipu belaka. Dunia yang menipu belaka. Sebab tu saya kalau orang-orang besar sombong-sombong saya tak minat. Tak minat. Tak minat kat Madinah. Tapi kita tak belim dia. Cuma dalam hati kita tak minat. Allah uji sikit je pun awak duk sebut besar awak. Orang lain pun besar juga. Tapi tak suka beritahu pada orang lain. Jadi orang-orang gini ada sekeliling kita. Satu kali siangnya saya kahwinkan satu raja lah sebuah negeri. Raja ni nak menikah kat Madinah. Saya pun akad nikahkan dia siang tu. Jadi malamnya ada majlis di raja. Dia buat di satu tempat. Alang bukan kepalang lagi dah tempatnya. Dia pun tempatkan saya satu meja dengan pembesar-pembesar sebuah negeri. Pembesar-pembesar sebuah negeri ni pula orang politik. Bila saya sampai, saya bersalam, tak ada seorang pun bersalam tengok mata saya. Dah lah kita bersalam tu tak rapat tangan. Kerana orang besar, kita bersalam gini, sambut gitu aje lah. Subhanallah. Dia sambut begitu aje lah. Apa ni, sampai tak sampai. Sekejap ya. Video saya bergerak tak Kak Marina? Okey Ustaz. Okey, saya tengok hanging di sini tapi tak apa. Bersalam pun ujung jari. Tak ikhlas nak bersalam. Pada tu masing-masing duk cerita. Orang ni orang besar ni ini. Orang besar ni ini. Dia duk sebut besar dia. Saya diam tengok. Tiba-tiba raja tu mari. Dia peluk saya. Lah, saya yang nikahkan dia siang tadi. Jadi terkejut orang-orang besar lain ni yang tak layang saya tadi. Mulalah masing-masing nak buat baik saya. Tak apa, bagus dah. Cuma dia kata, Tok kenal ke orang ni? Inilah orang ni sekian-sekian, jasa dia sekian-sekian. Orang ni pula tu, orang ni sekian-sekian, jasa sekian-sekian. Saya terus jawab. Datuk sekalian minta maaf. Saya tak kenal seorang habuk pun di sini. Sebab saya ni nama je orang Terengganu. Tapi lama dah saya tak balik Terengganu. Jadi saya tak kenal. Orang besar, orang kecil saya tak kenal. Saya memang dah menetap Kuala Lumpur. Bila kita jawab begitu, segala kebesaran dalam hati dia hilang lah. Dia nak besar diri. Apalagi kita tak kenal dia. Ni bahana bila orang sombong. Bahana. Ya Allah, Ya Rahman. Saya sampai sekarang pelik. Kenapa mesti sombong? Itu saya tak faham di situ. Besarkah kita? Kata orang tua saya meninggal dan moyang saya. Kalau awak orang besar, orang lain besar lagi. Kalau awak orang kaya, orang lain ada lagi orang kaya. Tetapi awak akan jadi orang besar, awak akan jadi orang kaya yang sebenar bila awak rendah diri. Benda gini payah Kak Marina nak duduk dalam hati kita. Jadi anak cucu kita kena ajar. Jangan sombong. Rendah diri. Tak payah cerita awak siapa. Awak jadi diri awak sendiri. Allah angkat orang rendah diri. Allah rendahkan orang besar diri. Ingat gitu je dalam hidup. Hidup kita bukan lama sangat pun. Sekejap saja, tak lama. Ya, habis di situ. Kemudian, dia kata apa dia? Dalam hadis baginda yang mulia, Islam telah menggambarkan bahawa zuhud yang sebenar ialah meninggalkan yang haram serta dunia secara berlebihan kerana ia pasti ditinggalkan. Serta menumpukan akhirat kerana itulah perkampungan yang lebih baik dan lebih kekal. Al-Quran sebutkan, wal akhiratu, dan akhirat itu khairun, lebih baik, wa abqa, lebih kekal. Kita sekarang sedihnya meninggal orang tua kita, sahabat handai kita, menangis kita. Di akhirat nanti kita berkumpul tanpa ada perpisahan lagi sebab semua kekal, termasuk kita kekal. Seronoknya Kak Marina. Kita balik raya nanti, jumpa kawan-kawan kampung. Awak cuti berapa hari? 2 hari. Awak 2 minggu. Seronoklah awak 2 minggu.
Saya boleh 2 hari ni pun syukur dah dapat jumpa sekejap-sekejap pun tak apa. Contoh kita kata. Tapi nak balik Kuala Lumpur tu beratnya hati. Tinggal mak ayah, tinggal kawan-kawan tengah suka cuti lagi. Tinggal adik-beradik yang masih ada 4 hari lagi cuti. Seronoknya kalau malam ni boleh bakar ayam, BBQ kita kata. Di akhirat nanti kita tidak ada perpisahan langsung lagi. Seronok ya? Seronok. Kat mana tu? Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik, lebih kekal. Jadi berlombalah kita buat kebaikan untuk akhirat kita, bukan akhirat orang lain. Al-Manawi, ni ulama tafsir ya, dia kata apa dia? Zuhud bukanlah bererti meninggalkan dunia secara keseluruhannya. Apatah lagi awak jadi hamba pula pada dunia, bukan. Tapi dia kata dunia ialah ladang akhirat. Awak tanam pokok, bukan nak pokok tu, nak buahnya. Jadi ladang dia atas dunia, hasil dia di akhir. Barang siapa yang memanfaatkannya dengan menjaga batas-batas syariatnya, pasti dunia akan membantunya untuk mencapai akhiratnya. Pernahkah jiwa kita rasa tenang? Tenang kan? Tenang. Semayang kita selesai elok hari ni. Kita dapat zikir sikit-sikit, biarlah tak banyak, tapi kita tak alpa lalai. Dapat tak kita buat gitu setiap hari? Tak dapat buat hari ni Ustaz? Okey. Kalau gitu nak buat besok. Kalau besok adalah hari terakhir awak. Kalau hari ni hari terakhir awak. Bila nak buat? Bila? Mau tak mau sekarang. Subhanallah, subhanallah. Letak target, tulis di kertas, tampal di dinding. Hari ni nak selawat 20 kali. Nak baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Jangan terlalu banyak. Tapi target sudah selesai hari ni. Tenang tak awak rasa? Tenang. Sebab saya dah selesai tugas saya. Bukan tugas atas dunia. Tugas ni sampai memberi pulangan di akhir. Amatlah malang dan dagang kalau kita masuk ke alam akhirat. Kosong. Kantung amalan kita tak ada. Tapi amalan bukanlah semata-mata zikir sebut tadi. Kita senyum pada orang, amalan. Memudahkan kerja orang, amalan kita ya. Amalan kita. Maka dia buat cerita tu Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Rasulullah SAW dan Abu Bakar ya. Rasulullah adalah tauladan yang paling sempurna dalam semua aspek yang kita fikirkan. Kalau kita kata nak cari kawan yang baik, Rasulullah tunjuk. Sebagai kawan yang baik, contoh ada pada Nabi. Kalau nak kata sebagai ketua keluarga yang baik, ada Nabi tunjuk. Nak kata sebagai apa dia? Ayah yang baik, ada pada Nabi. Jadi kita cuba, tentulah tak akan sama, cuba. Bahkan kezuhudan baginda terhadap dunia yang fana ini, fana apa maksud dia? Yang akan musnah ini, telah menghasilkan buah-buah tarbiyah, buah-buah pendidikan yang manis bagi pencinta sunnah Nabi. Tahukah kita bahawa baginda pernah tidak bertemu dengan sepotong roti pun kat Marina? Sepotong roti pun pernah Nabi tak jumpa. Allahu Akbar. Dan sebiji kurma pun sampai 3 hari. Di rumah tak ada, walau roti sesuap tak ada. Kurma ada Rasulullah? Tak ada. Allah. Berapa hari dah Rasulullah? 3 hari dah. Tak ada apa-apa di rumah. Sudah 3 hari. Sudah 3 hari. Allah, kalau sampai sudah 3 hari. Macam mana tu? Ya Allah. Kenapa sampai 3 hari tak ada? Rupanya baginda lebih suka mana-mana kurma sampai, mana-mana gandum untuk buat roti sampai, hantarlah ke fakir miskin dulu. Hantar orang susah dulu. Makna baginda utama orang lain dulu ya. Hantar dulu. Macam kita boleh ni, kita buat contoh. Kita terus contohi Nabi SAW. Kita tengok orang susah. Oh, tak boleh ni. Biarlah dia senang sikit. Kita pun ada, kita sekarang ni tak ada dah macam dulu. Kita boleh beri orang sedangkan kita masih ada. Tapi dulu kalau beri ke orang, kita tak ada dah. Itu beza kita dengan dulu. Sebab tu pahala orang dulu lebih besar.
Sebab mereka beri orang, mereka sendiri sanggup berlapar dululah. Ya. Sedangkan kita menyimpan-nyimpan makanan di dapur. Kalau saya suruh semua jemaah yang dalam skrin ni, bangun sekarang pergi ke dapur. Tengok apa yang ada di dapur. Macam-macam kat Malinau. Kek hak beli petang tadi ada tapi tak habis sebab makan sikit tak berapa sedap. Tempah Grab pula. Apa ni McDonald lah macam apa. Dalam tudung saji tu Allah. Mewahnya makan minum kita. Mewah ya. Sebab tu tubuh badan kita besar kerana mewah makan minum kita. Tetapi cuba tengok Rasulullah SAW pernah tak ada makanan. Walau sampai 3 hari kerana suka makanan-makanan ini tertunai dulu untuk orang fakir miskin yang kelaparan. Dia tak payah nak buat kebajikan ni. Malam kita lapar, kita pun keluar beli burger. Contohnya lah, belilah 2 tuan. Satu tu berilah security kita tu yang berjaga sampai pagi nak masuk perumahan. Bukan payah nak buat kebajikan ni sebenarnya. Kena kreatif lah sikit. Beri. Syekh, dah makan dah? Belum lagi. Ambil. Bye, awak dah makan belum? Sudah makan tapi nanti pagi besok. Ambil makan pagi besok. Bukan payah. Tidur kita tu dalam pahala dah. Kita tengah tidur, dia lapar tengah makan. Ya Allah, awak tidur, pahala masuk. Allah Akbar. Tadi saya tertengok satu dia macam satu Instagram saya tengok tadi. Satu sedang menunggu ada buat kerja sikit tadi, tunggu. Saya tengok satu Instagram. Saya tengok sengaja tak sengaja dia macam feed, news feed tu. Satu orang TikTokers. Ni dalam Instagram dia beritahu satu TikTokers daripada Pakistan. Laki-laki ni. Rupa dia cantik, rupa dia handsome lah. Jadi pengikut dia tu lebih kurang dalam 1.7 million. Followers dia dah sampai 1 juta lebih. Kak Marina. Jadi, dia delete semua posting dia, melainkan tinggal 3 je posting. Kenapa? Dia bermimpi kawan dia yang baru meninggal 2 bulan sudah. Ni dalam mimpi dia. Dalam Instagram tu cerita, dalam newsfeed. Diseksa Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mimpi. Tapi mimpi ni kadang bawa kita takut, bawa satu panduan pada kita. Ini adalah kerana posting-posting yang dia tinggalkan sebelum dia mati, posting yang menjana dosa. Cara puang contoh, dia dedah aurat. Dia mati, siapa yang nak tolong delete? Tolong beritahu. Jadi sepatut dia mungkin boleh setting. Sekarang boleh setting kat Marina ya. After 30 days, after 3 months, delete, automatically delete. Tapi dia takut, dia bangun 2 kali bermimpi, dia tolong delete account Instagram sahabat dia. Dan dia sendiri delete posting-posting dia sehingga tinggal 3 je posting dia. 3 je tinggal. Saya sempat tengok 3 tengok gitu je lah, bukan tengok teliti sangat. Kita nak ambil cerita tu, panduan. Mana kata Allah Akbar bila dengar berita gini. Rasa sempit nafas kita. Sempit nafas kita. Rupanya fikiran kita kena lebih jauh sampai akhirat. Sampai akhirat. Jadi bayangkan, kita tidur dapat pahala. Jaga security tadi, lapar, bangun makan. Allah, bukan payah nak buat pahala. Baginda lebih suka jika ia telah masuk perut fuqara. Fuqara ni plural daripada fakir. Ahli-ahli fakir. Masakin, plural juga daripada miskin. Orang-orang miskin, orang-orang fakir, kenyang perut. Kerana apa? Nabi kirim. Walaupun Nabi lapar, tak apalah. Ni sifat Rasulullah SAW. Cuba lihat rumah baginda. Muka surat 54 tu ya. Cuba lihat rumah baginda. Dari rumah yang hanya diperbuat dari debu-debu tanah itu. Tuan-tuan ni ingat ni, kita belajar ni Mutiara Tasawuf. Ni buku ni. Saya sendiri tak dapat tengok gambar saya tu kerana hang je di telefon saya. Tapi buku Mutiara Tasawuf Ibn Athaillah ni muka surat 54. Lihat rumah Nabi. Dari rumah yang hanya diperbuat dari debu-debu tanah, tetapi isi dalam rumah tu, empunya rumah, tuang punya rumah tu. Itu yang mustahak tu.
Rumah kita tengok sengit nak utuh. Orang di dalamnya, ya Allah, baik, soleh, semayang, ya. Lemah lembut, itu dia. Betapa kemuliaan baginda sungguh terserlah. Ketika di pembaringan, baginda tidur antara dua dinding. Yang mana kepala baginda yang mulia sentuh satu dinding, kedua kaki baginda sentuh pula dinding yang lain. Maknanya cukup-cukup je Kamarina tidur, kepala kena dinding. Nabi kita mulianya Rasulullah. Kaki Rasulullah pun kena dinding. Allahu Akbar. Kadang kita terfikir tak, macam mana Nabi kita ni? Nabi kepada kita hak pakai kopiah. Kalau kita hak tak pakai kopiah pun, itu Nabi kita juga. Maknanya, macam mana Nabi kita? Allah Akbar. Kedua-dua kaki baginda menyentuh tembok dinding yang lain pula. Baginda hidup sebagai seorang hambanya yang zuhud. Walaupun baginda ditawarkan untuk memiliki khazanah langit dan bumi. Bila Allah tawarkan Nabi kekayaan langit dan bumi, kaya Allah SWT ni. Naik ke langit, kita tengok buruj, planet, angkasa raya terlalu indah. Batu meteor tu jatuh ke bumi tak sampai 2 kilo. Harganya 7 juta US dollar. Dah batu-batu meteor yang lebih besar yang tergantung merata-rata seperti sampah sarap sahaja di angkasa raya tu. Berapa duit kita nak kena sedia untuk bayar semua batu-batu tu kalau gugur ke bumi. Sedangkan atas angkasa macam sampah sarap saja. Ini menunjukkan apa dia? Kaya Allah. Maha kaya Allah. Maha kaya. Dan kita yang tak berapa kaya ni, kufur pula. Tak syukur pula Allah. Tak jauh ni. Sebab tu Nabi SAW pernah sebut. Bila Allah tawarkan kekayaan, apa Nabi kata? Ya Allah, aku suka kalau dapat makan sehari, lapar sehari. Makan sehari, lapar sehari. Bila aku dapat makan, aku bersyukur. Bila aku lapar, aku berpuasa. Nampak tak tu? Nabi ni kalau kita tengok karakter baginda SAW, tidak suka berbeza dengan orang lain. Macam kita suka berbeza sikit. Kereta biar tinggi sikit pada orang lain. Nama kita di pangkal biar lain sikit pada orang lain. Nombor pelik kita biar ada emblem. Emblem tahu? Bintang-bintang kebesaran tu orang. Dia suka orang tahu dia siapa. Dia suka orang tahu dalam kereta tu siapa. Astaghfirullahaladzim. Apa jenis sombong ada pada kita. Dia suka iklan, awak tahu saya siapa? Tengok kereta saya. Astaghfirullahaladzim. Ni kita kata perangai manusia ni. Perangai manusia. Dia suka kebesaran. Nak cari orang sombong mudah Kak Marina. Nak cari orang rendah diri payah. Ya. Bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menawarkan untuk membuat satu tilam bagi menggantikan tikar yang memberi bekas pada belakang baginda. Setiap kali baginda berbaring. Baring Nabi bekas belakang kerana bukan empuk sangat tikar tu daripada jerami kan. Berbekas lah belakang pasal kulit baginda ni kulitnya putih kemerahan. Kulit Nabi ni pula lembut. Lah sesempurna makhluk. Nampak bekas. Lalu Nabi beritahu Ibnu Mas'ud, tak apa. Dia kata, kita bukan lama atas dunia ni Abdullah Ibnu Mas'ud. Sekejap sangat Nabi ajar begitu. Satu hari, orang nak semelih binatang. Nak jamu Rasulullah SAW kambing. Maka sahabat kata, biar saya semelih. Sahabat lain kata, biar saya lapar. Sahabat lain kata biar saya masak. Sahabat lain kata, biar saya potong daging kambing. Maka Nabi pun jawab. Nabi jawab? Biar saya cari kayu api dia. Maka sahabat lain kata, jangan. Jangan Rasulullah. Rasulullah berehat je lah. Kami boleh buat. Nabi jawab? Nabi kata, betul. Aku tahu kamu boleh buat. Tetapi aku tidak suka untuk berbeza dengan orang lain. Aku tak suka berbeza dengan orang lain. Kalau kita baca sifat Nabi ni Kak Marina, sidang jemaah sekalian, kita rasa rindu nak jumpa Nabi.
nak jumpa orang sebegini, sifat sebegini. Kalau orang baik yang kita jumpa sekarang pun kita rasa sayang, kita rasa suka, kita rasa gembira dapat bersahabat dengan orang baik. Apatah lagi kita jumpa Nabi yang Allah sempurna. Saya ulang tu, sempurna. Sempurna, ya Allah, sempurna ya. Sempurna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Baginda menolaknya sambil memperingatkan para sahabat tentang kalau nak hidup sedap, hidup selesa, hidupnya hanya ada di akhirat. So atas dunia tak apa. Biar kita letih. Biar kita ngantuk sikit apa. Biar kita tu sikit asal jadi pahala tadi. Ni Allah redha tak ni? Saya biasa saya jumpa suasana begini. Ni tengah-tengah cerita ni terus teringat. Saya biasa jumpa suasana begini, Allah redha tak? Okey, tak apa, susah sikit. Nanti kita masuk dalam catatan malaikat, kita dapat kebaikan ni. Saya biasa jumpa suasana gini ketika saya bersama dengan jemaah tabligh. Dengan rakan-rakan tabligh. Saya bukan orang tabligh, bukan. Tapi dengan rakan-rakan tabligh ni, kita duduk dia, ya Allah Kak Marina. Tak ada benda lain dia orang cakap. Allah redha, Allah. InsyaAllah kita sabar, Allah terima kita. Kita rasa semangat hidup kita. Dengan rakan-rakan tabligh. Lepas tu kadang-kadang pelajar-pelajar, murid-murid kita ada juga hubungi saya tu. Kami nak keluar 3 hari dekat sini. Datuk boleh join tak? Minta maaf Bil. Nabil lah, Nabil pelakon pelawak tu. Dia sekarang join tabligh. Dia hubungi saya tu. Ustaz nak pergi. Kata Bil, Ana tak boleh pergi Bil. Minta maaf lah. Ana rasa sesal juga tak boleh pergi ni. Tapi sekian. Dia orang ni kadang, dia dapat rasa suasana tu. Ruh kemuliaan agama, hilangnya sibuk dunia, masing-masing berlumba nak dapat kebaikan akhirat. Ya Allah, ya. Kita rasa tenteram walaupun tidur tak ada bantal tu. Rupanya tenteram ni bukan sebab tidur nyenyak, pitih banyak, tak. Bukan tak. Bila hati kita beralih mengingat akan akhirat, tenteramlah hati kita. Ya. Begitu juga dengan Amirul Mukminin Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tidakkah kita pernah melihat kepada kepribadiannya? Cuba tengok pakaian Abu Bakar. Abu Bakar ni, tuan, hujung kain ya, kain kalau kita kain pelekat belum berjahit tu, tahu tak Abu Bakar jahit macam mana? Hanya disemat dengan duri-duri kurma je, duri-duri tamar. Duri tu lekatkan untuk tutup kain. Tidaklah kita kata kita kena jadi sampai begitu Kak Marina, nanti pelik pula. Tapi zaman dulu ada orang sampai sanggup tak sempurna hidup asal dapat sempurna di akhirat. Kita sekarang, dunia ni lah kita nak sempurna. Maka jadi berlebih-lebihan kerana nak sempurna. Padahal atas dunia ni awak sempurna macam mana pun akan tinggal. akan tinggal akhirat tu. Jadi ada orang sanggup tak sempurna sangat, ala qadar saja atas dunia, tapi akhirat mereka bersungguh-sungguh. So kita kena jaga, kena berhati-hati, alert, kena behave. Benda ni, mau tak mau, mesti kita tumpu akhirat lebih lagi. Baru dunia ni jadi kecil. Barulah segala masalah atas dunia ni kita tak besarkan. Sebab apa? Kita dah ada matlamat lebih jauh lagi lah Kak Marina di akhirat. Ya. Beliau hanya mempunyai pakaian tidak lebih 3 helai. Boleh bayang? Khalifah Islam, Perdana Menteri. Perdana Menteri itu baru Malaysia. Ni Khalifah Islam, seluruh negara Islam bawah dia. Khalifahnya 3 helai je baju. Ya Allah. Macam manalah hati dia ni? Sampai boleh bertahan 3 helai. Boleh dia kata. Kerana aku nak hidup kekal di akhirat. Aku tak nak dunia ni membebankan aku di akhirat. Maka dia pun berpada-pada atas dunia. Kita ni yang payahnya nak berpada-pada atas dunia. Sebab kadang-kadang kita akan tergelincir sikit. Kadang kita akan jadi terminat sikit. Tersuka sikit. Tetapi bukan kata tak boleh sangat up to date. Bukan.
Tapi boleh tak hati kita ni lebih besar ke akhirat? Itu situ point dia di situ. Nak besar ke akhirat. Bagaimana akhirat ya? Yang baju 3 helai itu dari segi nilai harga baru sama dengan kadar satu baju besi untuk orang guna perang. Umar Abdul Aziz waktu dia jadi gubernur, sebelum jadi khalifah, gubernur ni menteri besar. Khalifah ni ialah khalifah ni lah khalifah, presiden lah. Kalau gubernur, menteri besar, bawah presiden. Waktu dia jadi gubernur, dia memang jenis suka bergaya. Dia beritahu pembantu dia kata, pergi beli baju di pasar. Aku nak pakai ni. Pembantu dia pergi beli. Dia kata, berapa harga ni? 500 dinar. Dinar ni duit emas. Dirham duit perak. Dia kata 500 dinar. Apa kata Umar Abdul Aziz waktu jadi gubernur? Dia kata, murahnya. Murahnya. Berapa baju awak ni? 2,000. Alah, murah dia. Tapi bila dia jadi khalifah kat Madinah, dia suruh pembantu dia pergi cari baju, khalifah beli, pembantu beli. Bila buat balik, beri dia pakai. Dia kata, berapa harga baju ni? Dia kata, 2 dirham. Dirham duit perak, 2 keping je. 2 dirham. Apa Umar Abdul Aziz jawab? Mahalnya. Kerana dia dah nampak akhirat, dia tak nak rugi sikit pun. Harta atas dunia melainkan mahal, ya Allah. Aku boleh buat benda lain. Ya, begitulah ibarat. Lihatlah bagaimana akhirat telah memenuhi hatinya. Sehingga dunia yang telah menyungkurkan pencintanya ini hanyalah tidak lebih dari debu-debu yang berterbangan di sisinya. Ya benar Amirul Mukminin yang zuhud ini telah menjual dunianya semata untuk akhirat yang lebih kekal. Dr. Ain Abdullah Al-Qarni, saya sempat jumpa 2 kali. Pengarang La Tahzan. Pengarang La Tahzan. Buku bestseller atas muka dunia. Boleh bayang tu, bestseller atas dunia. La Tahzan. Tajuk dia La Tahzan. Jadi Dr. Ain ni Al-Qarni telah menukilkan sifat zuhud Amirul Mukminin Abu Bakar. Ketika Abu Bakar ni dah mati dah, naik penggantinya Umar, orang pun bawa lah harta peninggalan khalifah terdahulu. Abu Bakar lah. Sedangkan Abu Bakar dengan Umar ni sahabat. Dia buat mari apa pada khalifah? Tunggangan khalifah terdahulu. Keldai. Jubah khalifah terdahulu. Jubah usang, tampal sekali. Menangis Saidina Umar. Ya Allah, kamu ni Abu Bakar zuhud ni. Kalau kita ibaratnya Perdana Menteri dulu lebih zuhud pada kita. Tapi sekarang macam-macam lah tuan dunia. Tak apalah, apa boleh buat. Masing-masing lah. Di saat Umar menerima wasiatnya itu, menangis Umar sehingga basah janggutnya. Betapa kezuhudan Abu Bakar benar-benar menyentuh hatinya. Walaupun khalifah pertama itu mampu memiliki khazanah negara. Jika dia inginkan. Jika dia inginkan. Satu hari, saya ke Mekah masa tu. Satu orang besar dalam negara, entah macam mana nak jumpa saya. Saya pun pelik. Kenapalah orang besar nak jumpa? Patut saya lah pergi jumpa. Patut gitu. Tapi beliau kata, saya nak jumpa, datanglah ke bilik saya. Saya pun datang. Dia kata, Ustaz tu, saya ada sedikit masalah. Dia pun cerita masalahnya. Dia minta saya berdoa. Saya kata, Tan Sri lebih afdal, Tan Sri dengan Puan Sri berdoa. Sebab berkait anak sendiri. Tapi saya akan berdoa lah juga. Bila berdoa, hajat dia ni besar lah Kak Marina. Saya tak nak kongsi lah di sini. Tapi melibatkan, susah hati, hidup matilah. Dengan kehendak Allah, termakbul lah doa dia di tanah haram. Gembiranya dia panggil saya, ajak pergi lobi hotel nak belanja saya makan, dia peluk saya. Oh, dia kata, Ustaz, Alhamdulillah. Saya kata, Alhamdulillah lah. Lepas tu dia pun tulis sekeping cek pada saya. Kerana terlalu mujur. Jumlahnya Kak Marina sidang penonton sekalian, RM100,000 dalam sekeping cek. Saya kata, Tan Sri, saya ni bukanlah orang senang. Saya pun tak ada PT. Saya tak ada duit banyak.
Cuma waktu saya berdoa dekat Multazam, saya kata gini, Ya Allah, kalaulah ada keikhlasan aku ni kepada Engkau, tolonglah sampai hajat mereka ni lah. Jadi saya dah menyebut dalam doa ni ikhlas, tak mau ambil apa-apa. Jadi Tan Sri saya tak boleh ambil lah. Nak katanya, jahatnya syaitan. Dia tiup dalam hati. Apa awak tak ambil? Kenapa? Kenapa jahat syaitan ni? Tapi nak tepi syaitan ni Kak Marina, satu benda saya rasa lah. Kita fikir jauh sikit akhirat. 1,000 ni apalah sangat. Betul banyak. Tapi akhirat tak terbanding tuan. Dia hanya daki akhirat. Dia akan dapat imbangi perasaan kita. Hak kita rasa rugi, rasa sesal, dia akan hilang. Akhirat bos. Fikir akhirat tuan, panjang lagi. Gitulah. Begitulah lebih kurang. Habis di situ. Ya. Dan kesempurnaan zuhudnya itu menyebabkan Amirul Mukminin Umar mencontohinya dengan menampal baju-bajunya yang koyak. Walaupun Umar pemerintah negara. Walaupun Umar itu pemerintah. Walaupun Umar itu pemerintah negara. Dia pun buat contoh satu lagi, kezuhudan Salman Al-Farisi. Kita nak habis tu tajuk kita malam ni. Saya akan ringkaskan dengan cerita tanpa baca buku dah. Salman Al-Farisi ni dia gubernur di Kufah. Hari dia nak mati, orang melawat lah, sahabat melawat. Dia menangis. Jadi sahabat tanya, apa awak menangis ni? Dia kata tak menangis macam mana lah. Saya teringat kekasih kita, yakni Nabi SAW sebut gini. Liyakun zadu ahadikum minad dunya kazadir rakibi. Hendaklah kamu mengambil bekalan dunia ni seperti bekalan orang yang musafir. Orang musafir kat Marina, dia bawa peti sejuk. Dia bawa mesin basuh. Tak ada. Dia bawa baju dari kehelai, belanja sikit-sikit. Jadi atas dunia sepatutnya kita kena gitu. Ala qada je. Sebab dunia ni singgah saja. Kita singgah saja. Singgah saja. Boleh tak tulis di dinding, kita hanya singgah sekejap saja. Patut tulis gitu. Tulis di mana lakat, tampal. Kat katil tidur bangun, dunia ni tempat kita singgah sekejap je. Dia hari-hari kita tengok, dia terasa dalam hati. Singgah aja ni. Tempat singgah sahaja. Singgah sementara, sekejap, tulis benda-benda gitu. Jadi dia kata sedangkan kita ambil dunia ni macam bukan singgah. Macam bukan singgah. Setelah dia sebut gitu, orang yang hadir di kalangan penduduk Kufah kata, Tuan, kenapa Tuan menangis? Tuan dah buktikan dah apa yang Nabi tunjuk tu dalam hidup Tuan. Sebab kami tengok Tuan pun tak ada harta banyak. Yang ada tongkat, ada bekas isi air untuk mandi, untuk berwuduk. Kemudian Tuan ada satu kain selimut besar untuk Tuan hampakan kepada tetamu kerajaan, ataupun kalau ada orang perlukan penghakiman, Tuan hampakan, Tuan suruh dua-dua orang yang bermasalah duduk atas tu. Itu je lah kami nampak harta daripada Tuan. Tuan zuhud sangat kah? Apa jawab Salman? 3 benda itulah menyusahkan aku. Takut masuk dalam hisab timbangan Allah. Allah tanya, tongkat ni dari mana? Ni besen besar yang kamu, kat mana sumber dia? Jadi, orang zuhud ni, yang lebih berat fikir kepada akhirat ni, dia akan selamat. Sebab dia dah jaga hidup dia sekarang ni supaya tidak bermasalah. Itu wording dia begitu. Dia dah jaga supaya tidak bermasalah di akhirat. Benarlah kata hukama, Idza aradallahu bi'abdin khairan faqahahu fid din wa zahadu fid dunya wa basarahu bi'uyubi nafsihi. Apabila Allah menghendaki hamba-Nya menjadi orang baik, maka dia menjadikan hamba itu sebagai orang faham agama. Faham agama ni bukan alim ada ilmu banyak. Jangan tafsir gitu. Faham agama ni termasuk dia suka pada agama. Dia mahu pada agama. Tu orang faham lah tu. Dan kita tak akan nak pada agama kalau kita tak faham. Jadi kalau orang mula berubah nak jadi baik, itu tanda Allah suka dia.
Allah hidayah dia pada mula suka pada agama, ya. Kedua, tandanya orang yang Allah Ta'ala suka ialah apa dia? Dia akan zuhud terhadap dunia. Dia tak ikut sangat lah. Dia tak up to date sangat. Tak apalah, atas dunia, Alhamdulillah. Kita boleh ni sikit, ada ni sikit, okey lah. Gitu je. Orang tu sederhana. Ketiga, وَبَصَّرَهُ بِعُيُوبِ نَفْسِهِ. Dan bila Allah nak orang tu jadi baik, Allah sayang dia, Allah akan campak dalam hati dia untuk dia lebih banyak koreksi diri dia sendiri. Berbanding dia tengok tentang orang. Dia tengok keaiban orang, dia kurang. Dia banyak koreksi diri. Apa lagi tak kena aku ni? Oh, benda ni belum. Alah, benda ni kena baiki. Puasa sunat jarang. Contoh. Ini tanda-tanda Allah sayang satu orang. Allah tunjuk pada dia jalan yang lurus. Ibu bapa sekalian, saya kira tamat dah kuliah kita. Dah 10.40 dah. Mudah-mudahan selamat berkat kita. Saya mengucapkan selamat menyambut Isra' Mi'raj dan bulan Sya'ban. Perbanyakkanlah kita berdoa seperti yang kita dah baca tadi. Serta juga ibu bapa sekalian, saya mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Kullu am wa antum bi khair. Selamat berkat andaknya. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita telah tamat kuliah kita, kuliah tasawuf kita tajuk Zuhud hari ini. Jadi saya bukalah kepada sahabat-sahabat dalam beberapa minit ni. Kalau ada sebarang soalan untuk diajukan kepada Ustaz, silakan ya. Boleh type ataupun boleh tanyakan terus kepada Ustaz. Ya, boleh. Silakan ya, ambillah peluang tanya. InsyaAllah. InsyaAllah Ustaz. Ya, boleh. Mudah-mudahan. Kalau ada soalan, saya baca juga dekat ruangan chat. Ya, betul. Dunia ni hanya tempat singgah sahaja, kawan, betul. Hidup sebagai musafir, betul. Itu yang Imam Syafi'i suruh sangat kita pakai tongkat. Masuk umur 40 pakai tongkat. Untuk mengingatkan kita ni musafir. Musafir. Tapi dunia sekarang tongkat ni dah jadi fashion dah. Dia pakai tongkat lagi megah pula dia. Allah, macam mana tu? Pakai tongkat ni sebagai musafir. Ya, silakan. Saya lah ada soalan Ustaz. Ya. Ustaz, soalan saya daripada kuliah yang kita dengar pasal zuhud ni, dibandingkan pada zaman Rasulullah dahulu, sallallahu alaihi wasallam dahulu dan zaman kita sekarang, saya rasa ada banyaklah perbezaannya sebab dengan dunia moden yang kita ada sekarang lah. Jadi macam mana Ustaz kita macam kalau saya sendirilah, kalau saya sendiri saya selalu niat nak buat kebaikan, nak buat benda yang bermanfaat bukan untuk diri saya saja tapi untuk sahabat-sahabat, untuk orang-orang sekeliling kita lah. Tapi macam mana kita nak kekal istiqamah untuk macam diri kita sendiri tu Ustaz, untuk kita ada kecintaan kepada Allah tu lebih daripada macam Ustaz kata tadi lah, cinta kepada dunia. Satu dengan zuhud dan tadi pun kata zuhud ni memanglah agak payahnya sekarang ni. Tapi macam mana kita nak kekalkan Ustaz perasaan istiqamah kita tu, perasaan cintanya Allah daripada kita cinta dunia ni lebih dari segala-galanya. Dan soalan kedua saya Ustaz, kita nak buat macam-macam tapi macam-macam yang kita nak buat tu mungkin terhad sebab kita ni perempuan daripada segi lain lah. Dan kalau ikutkan kebanyakan ustaz-ustaz cakap perempuan ni kena jaga 4 perkara je. Tapi kita nak buat lebih sebab macam kita pun nak kejar macam lelaki juga, nak pergi ke syurga tertinggi. Macam mana pandang Ustaz? Ya, baik. Terima kasih kepada Kak Marina saya. Sidang jemaah yang saya kasihi sekalian. Pertamanya bila sebut zuhud, kita dah baca tadi contoh-contoh orang-orang dahulu. Jadi orang-orang dahulu tu sampai jahit baju, tampar-tampar baju, naik keldai. Kalau ginilah dipanggil zuhud. Adakah zaman ni tak ada dah peluang untuk jadi zuhud? Sebenarnya zuhud ni kita kena faham. Ia berkait dengan keyakinan dalam hati. Lebih yakin apa yang ada pada Allah berbanding apa yang ada atas dunia. Ataupun ada pada kita. Dunia ni dia akan berputar mengikut zaman. Dulu orang susah nak makan pun susah. Zaman sekarang orang makin senang. Orang tak ada duit pun dah kita terkejut boleh buat rumah besar-besar dah. Ini dipanggil tanda akhir zaman. Orang berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi. Ini kata Rasulullah SAW. Kalau dulu nak makan payah Kak Rina.
Sekarang ni kita nak beri makan pada orang miskin pun hampir tak jumpa orang miskin dalam bandar. Adakah peluang zuhud? Tak ada, masih ada. Dengan kembali kepada definisi tadi, awak yakin ke tidak apa yang ada pada Allah lebih daripada apa yang ada pada kamu? Kalau awak yakin apa yang ada pada Allah seperti keampunannya, ya, seperti rahmatnya, seperti balasan pahalanya, maka awak akan ringan untuk sedekah apa yang ada pada awak sekarang kerana awak lebih yakin pahala Allah, balasan Allah, keredaan Allah. Itu maksudnya. Sebab tu saya buat tamsil yang mudah. Zuhud tetap berlaku mana-mana zaman. Kalau awak mampu beli private jet, tiba-tiba awak beli Ferrari saja, itu sudah dianggap zuhud. Kenapa? Awak ada kemampuan Allah beri. Tapi Allah sederhana dengan qadar awak. Dan setiap orang tidak sama qadarnya. Kak Marina kadarnya begini, saya kadarnya begini. Kita tak akan sama. Definisi zuhud, dia bukan saja ada satu parameter, tetapi dia bergantung kepada keadaan yang Allah Ta'ala rezekikan setiap orang berbeza. Tetapi yang pasti definisi dia lah hati awak yakin tak ada Allah lebih daripada apa yang Allah uji kurniakan pada awak. Itu satu. Kedua, wanita nak juga macam laki-laki nak buat, ya, macam lelaki boleh buat begini, kami buat begini. Lelaki panjat pokok kelapa, kami nak panjat pokok kelapa. Ini saya buat contoh mudah. Al-Quran ada jawab, walaysa dzakaru kal untha, tidak akan sama laki-laki dengan perempuan. Bila sebut tak sama, Allah dah sebut dah tidak sama. Bila tak sama, kita kena terima tak akan sama. Jadi orang perempuan, dia ada dah yang Allah Ta'ala buat kepada dia dalam keadaan dia tak sama dengan laki-laki, tak sama kemampuan dari sudut nak ibadat macam laki-laki dan sebagainya, maka apa yang sudah diperuntukkan untuk wanita dari segi qadar balasannya sama dengan laki-laki. Cuma dia buat gini, dia buat gitu, sudah sama. Antaranya dia taat pada suami. Kita buat contoh dia. Wanita ni nak masuk syurga tak payah sangat. Dia taat Allah dan Nabi dan ibu dan suami dan ibu. Apa itu betul lah. Tapi dia taat pada suami itu. Contoh saya nak buat contoh. Saya selalu pesan pada jemaah saya setiap hari Isnin, jemaah Putrajaya ni, warga-warga yang suka belajar ni. Kelas pukul 9. 8.40 tu dia orang dah masuk dah. Ya, walaupun online ni, bercakap dengan jemaah, bincang tentang buku, nota, bagus, ya Allah. Saya pesan pada dia, kaum ibu sekalian, terima kasih kerana masuk awal. Ustaz dah masuk lagi, kaum ibu dah masuk dah. Semangatnya belajar. Ada pahala di situ, ada rahmat Allah. Cuma saya nak tanya satu benda. Dah buat ke air minum suami? Dah hidang ke atas piring? Letak kat meja tempat baca surat khabar? Dah ke siap apa-apa yang perlu untuk sarapan pagi? Dah goreng kari pap ke? Dah apa ni? Apa lagi tu? Banyaklah makanan ni. Dah ke? Kalau belum, maaf sebut. Jangan masuk kelas dulu, sediakan dulu keperluan suami. Itu wajib. Dia lebih wajib daripada awak masuk kelas kuliah duha pagi ni. Jadi nampak tak? Wanita, dia ada ibadat yang lebih utama untuknya wanita. Dia lebihkan suami, dia taat suami. Dan dengan dia taat suami, Allah redha dia. Allah redha dia. Maka masuk dia dalam syurga dengan sebab apa? Syurga tinggi juga. Sebab apa yang Allah wajib kepada wanita, walaupun berbeza dengan laki-laki, dan Allah tahu dia naknya ibadat lebih lagi, sudah dia laksanakan. Jadi saya beritahu jemaah saya, buat dulu air ke suami. Tapi tak, saya suka sangat Ustaz Rashidi ni, nak tunggu awal. Saya kata suka tu tak apalah. Tapi kena selesai dulu. Sebab apa? Ustaz ni tak ke mana. Hak wajib tu di rumah kita tu. Di rumah kita tu wajib. Selesaikan dulu. Itu yang kita takut tu. Dalam kita nak cari agama, rupanya jadi satu cobaan ujian pada kita pula dah. Jadi Kak Marina, sidang penonton sekalian, peluang ada keliling kita ni selesaikan dulu. Ya, masuk syurga kita. Allah redha kita sebab kita jaga
apa yang Allah Ta'ala perintah mengikut kesesuaian pada wanita kah, pada laki-laki kah. Saya kira saya jawab ringkas tu, Kak Marina. InsyaAllah Ustaz faham Ustaz. Ustaz ada Ya, satu soalan. ya. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya Ustaz, bagaimana kita nak mujahadah? Oh ya, baik. Terima kasih Kak Ummul Hafsah. Waalaikumsalam. Bagaimana nak bermujahadah? Mujahadah ni bahasa Arab, terjemah Melayu, bersungguh-sungguh dalam nak buat kebaikan lah dan tinggal keburukan. Dia bila sebut mujahadah bersungguh-sungguh ni, kenapa dia panggil bersungguh-sungguh mujahadah? Sebab dia kena ada unsur melawan, unsur tahan, unsur redha, unsur bertahan. Maknanya dia ada benda yang pelik untuk kita tanggung, sebab tu dipanggil mujahadah bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam hidup ni ialah mentaati perintah Allah. Perintah Allah ni terbahagi pada dua. Sama ada Tuhan suruh buat, kita buat. Sama ada Tuhan larang, kita pun tinggal. Tu dia. Jadi nak mujahadah ni, walaupun payah, kita kena mujahadah kerana mengingatkan pertama, mau tak mau kita akan bertemu dengan Allah juga. Kedua, kita nak hidup lebih senang, lebih ringan, lebih bahagia, lebih elok di akhirat. Kehidupan selepas atas dunia, kita ada hidup yang lebih panjang, lebih kekal. Tak mahu awak hidup dengan tenang, dengan bahagia, dengan balasan yang sangat baik? Tentu nak. Jadi apa saja susah atas dunia, kita sanggup tahan. Kita sanggup sabar. Itu dia panggil mujahadah. Kita sanggup lawan. Jadi tak lain tak bukan untuk menghasilkan mujahadah. Ulama kata, banyakkan ingat kesenangan di akhirat, membawa kamu rasa ringan dalam bersungguh-sungguh atas dunia. Banyakkan ingat susahnya akhirat, membawa kamu rasa ringan untuk melaksanakan ibadat walaupun lenguh sikit atas dunia. Ingat senang di akhirat, meringankan musibah yang kamu rasa atas dunia. Ingatnya susah akhirat akan menyebabkan kamu ringan untuk bersusah-susah atas dunia. Ini kita panggil mujahadah. Tapi petua dia gitu. Ingat akhirat. Indah dah dunia ni. Tapi ingat, akhirat lebih lagi. Suka dah atas dunia ni. Tapi ingat, akhirat suka lagi. Panjang umur hidup atas dunia, akhirat kekal. Tak ada istilah umur 80-90. Kekal. Infinity. Immortal. Kekal. Tu bahasa tu pun saya guna pun tak tepat. Sebab bahasa Arab ni kekal, dia tak sama macam immortal. Infinity. Ini tak sama. Arab ni lain. Dia punya zauk dia. Dia punya rasa. Jadi Kak Umar Hafsah, begitulah cara dia. Banyak kita mengingat akhirat. Yaumul hisab. Kesusahan pada masyarakat. Menyebabkan kita akan fikir, kita nak sedia akhirat. Lebih lagi. Lebih baik, lebih cemerlang daripada atas dunia. Sekarang kita duduk rumah jadi apa? Corner lot. Semi-D, banglo. Akhirat, cuba fikir tak lagi. Nak duduk rumah jadi apa? Sekarang fikir tak lagi. Kena fikir dah. Kena siap dah rumah kita tu. Mulai sekarang. Dengan sebab itu, kita akan lebih bersedia untuk buat kebajikan. Dan juga tinggal apa-apa yang merugikan akhirat kita. Tamatlah sudah kuliah kita, ibu bapa sekalian. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz. Yes, Terima kasih pada semua sahabat-sahabat yang hadir. Ustaz, sebelum kita tutup majlis kita, Ustaz seperti biasa Ustaz bacakan termohonlah Ustaz sedikit doa buat jemaah yang hadir pada malam ini. Silakan Ustaz. Baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ud du'a. Ya Allah, Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami yang banyak ni ya Allah, dan berterusan pula dosa kami ya Allah.
Sedangkan Engkau ni Maha Pengampun yang tersangat-sangat pengampun, ya Allah. Apalah kiranya Engkau ampun dosa kami yang banyak itu. Juga lebih-lebih lagi kedua ibu bapa kami yang telah berpindah ke alam baka. Kami sayang kepada ibu bapa kami, ya Allah. Ampunlah mereka, ya Allah. Yang mana kalau kami dapat tebus amal kami ni untuk keampunan mereka, kami tebus, ya Allah. Dengan kami masuk majlis ilmu, kami tambah sembahyang sunat, kami baca Quran. Paling tidak kalau kami tak dapat buat semua perkara tu pun, ya Allah, hati kami ni jauh dalam sanubari, naknya Engkau ampun. Maka Engkau ampunlah kedua ibu bapa kami, ya Allah. Ya Allah, anak isteri kami, suami kami, ahli keluarga kami, mereka yang sayang kami kerana Engkau dan kami sayang mereka pun kerana Engkau, ya Allah. Serta muslimin muslimat, mukminin mukminat, sama dia masih hidup, lebih-lebih lagi yang tak ada daya nak buat amal dan istighfar dah, yang telah mati berpindah ke alam baka. Ya Allah, ini bulan Rejab, ya Allah, bulan ada berkat. Dan juga bulan Sya'ban, bulan ada berkat. Dan waballighna Ramadan, Nabi engkau berdoa dengan sambung 2 bulan ini dengan bulan Ramadan. Tentu ketiga-tiganya besar berkatnya, Allah. Berilah keberkatan itu sama ada secara zahir ataupun rahsia yang tidak kami ketahui. Antaranya sembuhkanlah penyakit kami, ya Allah. Sembuh, ya Allah. Kami redha dengan ujian engkau. Tetapi sekiranya engkau beri kesembuhan, itu adalah syukur kami kepada engkau dalam bulan-bulan yang berkat ini. Dan juga orang-orang yang kami kasihi, ya Allah. Sembuhkanlah penyakit semuanya, ya Allah. Sama ada suami kami, isteri kami, anak kami, ibu kami, ayah kami. Dan diri kami sendiri, ya Allah, ya Rahman Rahim. Semuanya amat mudah bagimu, ya Allah. Mudah bagimu, ya Allah, ya Rahman. Ya Allah, ya Rahman Rahim. Campakkanlah hidayah dalam hati kami supaya kami kasih kepada mahu membuat baik dan mahu meninggalkan kejahatan, ya Allah. Jadikanlah kami orang bermanfaat kepada orang lain dan juga orang lain suka mendapat manfaat daripada kami. Ya Allah, tambahkanlah ilmu, berilah redha pada kami serta ampunlah dosa kami yang banyak itu. Istiqamahkanlah kami istighfar, meminta ampun dan menambah amal kami. Ya Allah, selamatkanlah kami dalam kubur. Selamatkanlah kami di akhirat, ya Allah. Selamatkanlah semua sekali dan kumpulkanlah kami dalam syurga-Mu secara kekal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarga kami semuanya, ya Allah, ya Rabbul Rahim. Allahumma barik lana fi Rajab. Berkatlah kami dalam bulan Rajab wa Sya'ban, bulan Sya'ban ini, wa ballighna Ramadan, sampaikanlah umur kami, ya Allah, dalam bulan Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama.